The world we want. Kewujudan teknologi telah mengubah gaya hidup kita. Dalam era dunia tanpa sepadan ini, semua maklumat hanyalah di hujung jari sahaja. Apatah lagi dengan adanya peranti mudah alih seperti telefon pintar, tablet dan sebagainya telah memudahkan kita untuk berhubung secara online dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT hendaklah digunakan secara berhemah dan bijak. Setiap pengguna perlu tahu bagaimana untuk mengawal dan menguasai teknologi. Oleh itu, kali ini kita akan kongsikan dokumentari mengenai The World We Want. Pernahkah anda mengetahui kewujudan warga negara digital? Warga negara digital atau lebih dikenali sebagai digital citizenship boleh diertikan sebagai peraturan-peraturan yang sesuai dan sikap kebertanggungjawaban ke arah menggunakan teknologi dengan betul. Ia merupakan satu konsep mengenai apa yang pengguna teknologi perlu tahu untuk menggunakan teknologi dengan betul dan beretika. Digital citizenship juga adalah kebolehan mengelola dan mengawasi tingkah laku dalam menggunakan teknologi dengan mengambil kira nilai-nilai keselamatan, etika, norma dan budaya. Warga negara digital mempunyai 9 elemen utama untuk menerangkan penggunaan teknologi dalam era digital. Elemen-elemen ini dikenali sebagai akses digital, perniagaan digital, komunikasi digital, literasi digital, etiket digital, undang-undang digital, hak dan tanggungjawab digital, kesihatan digital dan keselamatan digital. Yang pertama adalah akses digital. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengakses fasiliti ICT. Setiap pengguna teknologi perlu menyedari hak setiap orang dalam mengakses teknologi ICT walau dibatasi dengan infrastruktur maupun lingkungan komunikasi. Belajar menghargai hak setiap individu untuk memiliki akses teknologi ICT serta berjuang untuk mencapai kesaksamaan hak dan ketersediaan kemudahan untuk mengakses teknologi maklumat merupakan asas kepada konsep digital citizenship. Setiap warga digital juga perlu menyedari kekangan kepada capaian teknologi ICT seperti faktor infrastruktur hinggalah faktor adat dan budaya. Seiring dengan perkembangan teknologi, akses digital semakin mudah diperoleh dan cabaran terbesarnya adalah penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua adalah perniagaan digital. Warga digital perlu menyedari bahawa sebahagian proses jual beli dilaksanakan secara online. Pelbagai laman web jual beli boleh diakses dengan mudah oleh penjual dan pembeli seperti lazada.com, mudah.com dan pelbagai kedai online yang lain. Kemudahan akses dan tahap kesedaran masyarakat yang tinggi tentang teknologi ICT mendorong wujudnya pelbagai laman web jual beli. Dalam proses jual beli online, penjual dan pembeli perlu menyedari risiko dan keuntungan yang boleh diperoleh daripada transaksi secara online. Contohnya dari segi risiko penipuan, perbezaan barangan yang dihantar, tempoh penghantaran sehinggalah kesahihan barang yang didagangkan melalui online. Warga digital perlu mengetahui bagaimana untuk menjadi pembeli maupun penjual online yang baik. Yang ketiga adalah komunikasi digital. Dalam persekitaran pembelajaran, pekerjaan dan urusan harian, komunikasi merupakan kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap orang untuk bertukar maklumat dan idea. Komunikasi boleh dilakukan dalam pelbagai cara dan keadaan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara dan sikap seseorang berkomunikasi. Pelbagai bentuk komunikasi digital tersedia di abad ini seperti email, SMS, chatting, forum dan pelbagai bentuk lain yang membolehkan setiap individu terus berhubung dengan individu lain dari mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Setiap warga negara digital sebolehnya mengetahui pelbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut dan boleh memilih penggunaan komunikasi yang tepat dan sesuai dengan keperluan. Yang keempat adalah literasi digital.
Dunia pendidikan telah cuba untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengajaran sehingga pelajar boleh menggunakan teknologi digital untuk mencari dan bertukar maklumat. Dalam bidang pekerjaan pula, pelbagai teknologi baru dapat diaplikasikan seperti video conferencing dan sebagainya. Literasi digital merupakan proses belajar dan mengajar mengenai teknologi dan penggunaan teknologi. Belajar untuk belajar apa sahaja, bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Apabila teknologi baru muncul, masyarakat perlu belajar bagaimana untuk menggunakan teknologi dengan cepat dan tepat. Yang kelima adalah etiket digital. Kebanyakan pengguna teknologi tidak peduli dengan etika penggunaan teknologi, tetapi terus menggunakannya tanpa mengetahui dan mengabaikan peraturan dan adab. Seringkali pengguna teknologi lupa bahawa dalam dunia digital, berinteraksi tanpa bersemuka, sesuatu yang melanggar adab boleh menyinggung perasaan orang lain. Etika digital dibuat untuk menjaga perasaan dan keselesaan pengguna lain. Namun, peraturan dan dasar yang diwujudkan tidak cukup sekiranya tiada didikan dalam menjadikan masyarakat sebagai warga negara digital yang bertanggungjawab. Yang keenam, Undang-Undang Digital. Undang-Undang Digital menetapkan etika pengguna teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyedari bahawa penipuan, mencuri data yang akan menyebabkan kerosakan kepada hasil kerja orang lain, penyamaran identiti, plagiat, menghantar spam, mewujudkan dan menyebarkan virus adalah contoh perbuatan yang tidak beretika dan merupakan satu jenayah. Malaysia telah meletakkan asas yang kukuh dalam pembangunan ICT dengan menyediakan undang-undang cyber. Yang ketujuh adalah hak dan tanggungjawab digital. Warga digital mempunyai hak untuk privasi, kebebasan bersuara dan lain-lain. Hak digital perlu ditanggani, dibincangkan dan difahami dalam dunia digital. Dengan hak-hak ini juga wujudnya tanggungjawab bersama. Pengguna hendaklah membantu menentukan bagaimana teknologi ini harus digunakan dengan cara yang sesuai. Dalam masyarakat digital, semua perlu bekerjasama untuk menjadikan pengguna yang produktif. Yang ke-8 adalah kesihatan digital. Sebalik manfaat teknologi ICT, terdapat beberapa ancaman kesihatan yang perlu diambil tahu seperti kesihatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Bukan sahaja kesihatan fizikal, kesihatan mental juga turut terancam jika pengguna teknologi tidak menetapkan had penggunaan teknologi digital. Untuk mencegahnya, pengguna perlu menyedari tentang kesan negatif yang boleh ditimbulkan oleh penggunaan digital ini. Yang ke-9 adalah keselamatan digital. Dalam setiap komuniti, terdapat individu yang mencuri karya, merosakkan atau mengganggu individu lain. Walaupun kita tidak boleh berburuk sangka, namun hakikatnya kita tidak boleh mempercayai seseorang begitu sahaja kerana ia mampu mengancam keselamatan diri, keluarga maupun masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia digital. Dalam dunia nyata, kita membina pagar, mengunci pintu, menambah penggara keselamatan dalam rumah dengan alasan keselamatan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital seperti memasang antivirus, firewall, melakukan data pendua dan melindungi data sensitif seperti nama pengguna, kata laluan, nombor kad kredit dan lain-lain. Sebagai warga digital, kita perlu sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam setiap urusan online daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Di kehidupan nyata, kita memiliki hak sebagai seorang warga negara yang dikenali sebagai hak asasi manusia. Seperti hak asasi manusia, hak warga negara digital juga melekat pada setiap warga negara yang berhubung atau menggunakan internet. Jika warganet tidak mempunyai haknya di dalam jaringan, semestinya ia akan mempengaruhi kehidupannya di dunia nyata. Oleh hal yang demikian, hak warga negara digital amat penting supaya warganet dapat meneruskan kehidupan di dunia maya dan di dunia nyata secara aman dan harmoni. Antara hak warga negara digital adalah hak untuk mengakses informasi. Sebagai warga negara digital, kita sememangnya ada kebebasan untuk mengakses internet
dan merasakan infrastrukturnya serta kesetaraan akses antar gender. Seterusnya adalah hak untuk berekspresi. Dalam konteks ini, ia membawa maksud bahawa kita juga bebas untuk menyatakan pendapat atau cadangan dengan adanya batasannya. Batasan tersebut adalah penting untuk menjaga hak dan reputasi orang lain serta menjaga keamanan antara masyarakat. Dalam hak berekspresi ini juga, yang amat dititik beratkan juga adalah jenis informasi yang dilarang seperti pornografi, penyebaran kebencian, hasutan dan diskriminasi antara satu sama lain. Selain itu, warga negara digital juga perlu memiliki hak aman atas perlindungan data peribadi di ruang digital. Hal ini demikian beberapa jenis platform yang memerlukan data peribadi kita sebelum digunakan. Oleh itu, apabila berlakunya kebocoran data dan penyalahgunaan data, kita sebagai warga negara digital wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polis. Memang tidak dinafikan penggunaan ICT memberi kesan positif dan negatif terhadap kehidupan kita. Oleh itu, setiap warganet seharusnya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang warga negara digital. Antara tanggungjawab yang patut dilaksanakan oleh setiap warganet adalah seperti menghormati hak dan akses digital secara sama rata, menghormati hak orang lain dan tidak melakukan pembulian cyber, tidak mencuri atau merosakkan hasil kerja digital, identiti atau harta orang lain, membuat keputusan yang sesuai semasa berkomunikasi melalui pelbagai saluran digital, menegakkan hak asasi manusia di semua forum digital, melindungi maklumat peribadi daripada ancaman luar, secara proaktif menghadkan risiko kesihatan fizikal dan psikologi terhadap teknologi. Tanggungjawab tersebut adalah salah satu cara untuk mendidik masyarakat dan menjelaskan tentang kewarganegaraan digital melalui kesembilan elemen tersebut. Melalui tanggungjawab ini juga dapat melahirkan kewarganegaraan digital yang baik, bijak dan berhemah dalam menggunakan teknologi digital pada masa kini, terutamanya dalam menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman dunia digital. Antara cabaran dan ancaman dunia digital yang seringkali terjadi adalah seperti penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang sering kali dikaitkan ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Cabaran yang seterusnya pula adalah buli cyber, di mana ia adalah berkaitan dengan tingkah laku memalukan atau merendahkan seseorang melalui media digital. Malah ketagihan internet juga salah satu ancaman dunia digital pada masa kini. Ketagihan internet adalah kecanduan tingkah laku di mana seseorang menjadi bergantung kepada penggunaan internet atau peranti dalam talian lain sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup. Oleh itu, hak dan tanggungjawab warga negara digital ini dijadikan sebagai penyelamat kepada kita supaya dapat menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman dunia digital. Pada masa yang sama, ia dapat mewujudkan dunia digital yang mampu memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia dalam pelbagai aspek. Antaranya ialah dunia digital yang mampu memberikan peluang pekerjaan yang kukuh dalam sektor-sektor yang sedang rancak membangun seperti kecerdasan buatan, robotik dan juga dalam kedudukan bukan berteknologi seperti perkhidmatan pelanggan, penjualan, pemasaran, latihan dan pembangunan kemahiran. Selain itu, kita juga memerlukan dunia digital yang menjamin sistem kehidupan lebih baik dan sistematik melalui perkembangan fizikal dan mental seperti privasi hidup, tanggapan pemilikan, masa bekerja dan masa lapang serta mempengaruhi bagaimana seseorang individu membangunkan kerjaya, memupuk kemahiran, memupuk hubungan dengan orang ramai. Seterusnya, kita juga semestinya menginginkan dunia digital yang mampu melahirkan graduan berinovasi dan berkemahiran tinggi dalam sektor pendigitalan pada masa akan datang. Oleh itu, kepelbagaian teknik dan domain dalam dunia digital ini dapat membuka ruang kepada para pelajar dan pengajar untuk mempelajari sistem pendidikan baharu berorientasikan pendigitalan.
Tidak dinafikan, kita memang sudah memasuki era digital 4.0 di mana kita sudah kreatif dan produktif menggunakan teknologi tanpa mengira usia. Oleh itu, marilah kita lebih memanfaatkan kebaikan teknologi ini pada masa yang sama mengambil kira nilai-nilai keselamatan, etika, norma dan budaya dengan mempertahankan hak serta menjalankan tanggungjawab kita sebagai warga negara digital yang bijak dan berhemah.